Hai rakan-rakan, ya pernah rakan-rakan fikirkan tak apa jenama kereta yang paling besar di dunia ya? So biasa kita boleh jumpa kereta brand Toyota, Volkswagen, Ford. Tapi daripada semua jenama kereta ni, Toyota merupakan jenama kereta yang paling laris juaran dia. Daripada graf ni nampaklah kan Toyota itu nombor satu. So apa yang buatkan Toyota ni begitu berjaya ya? Sistem pembuatan Toyota atau TPS dalam bahasa Inggeris adalah satu ingredient yang paling penting dalam kerjaan Toyota. Dan secara umumnya, yang konsep TPS ni ada 3 elemen yang paling penting, iaitu nilai pelanggan, disiplin proses dan peningkatan penerusan. Okey, sambil saya nak jelaskan konsep ni secara umumnya kepada rakan-rakan, rakan-rakan boleh tonton juga video kilang daripada Toyota di Jepun ya, kilang pemasangan kereta. So, apa itu nilai pelanggan? Ya. Nilai pelanggan tu untuk Toyota, fokus dia adalah dekat keperluan pelanggan secara umum dia. Apa pelanggan yang perlu? Kan? Dan salah satu keperluan daripada pelanggan adalah kualiti produk dan kualiti servis. Ya. Maksud dia pelanggan nak produk atau nak kereta dia tahan lasak, kereta tu tak ada isu sangat. Okay. Bila dapat kereta tu semua dalam keadaan yang betul kan, dan tepati masa tu bila pelanggan dah tempah kereta dia. Kalau sales atau sales assistant dah cakap boleh dapat dalam 2 bulan, mestilah kita dapat kereta tu dalam 2 bulan, takkan nak tunggu sampai 5-6 bulan kan. Kuantiti yang tepat, maksud dia kalau kita beli kereta dengan 4 roda kan, kalau yang sampai tu 3 roda, mestilah kita tak puas hati. Dan juga aliran kerja yang lancar, maksud dia nak pastikan kerja-kerja dia orang tu lancar kan, tak ada gangguan. Itu yang Toyota pentingkan. Okey, dari segi proses disiplin, apa tu? Proses disiplin maksud dia segala kerja yang pekerja buat dekat kilang Toyota tu mestilah ada proses. Apa itu proses? Proses adalah langkah-langkah kerja ya. Langkah-langkah kerja yang ditetapkan, atau kadang-kadang kita dengar perkataan atau ayat SOP kan. Standard Operation Procedure, SOP atau langkah-langkah kerja. So apa kepentingan langkah-langkah kerja ni? Langkah-langkah kerja ni kalau kita buatkan dia sebagai satu proses yang standard, yang di mana semua orang kena ikut dengan cara yang sama, dia akan memastikan bahawa pekerja-pekerja tu bekerja dengan lebih senang sebab ada panduan untuk bekerja, dan juga kualiti dia dapat kita pastikan selalu pada tahap yang bagus ya, sebab pekerja tu dia berulang dan pekerja tu dah betul-betul bisalah dengan cara-cara kerja dia kan. Dan juga proses disiplin ni mementingkan kemampuan pekerja, sebab kalau kita bagi sesuatu kerja kepada pekerja tu di luar kemampuan dia, sama ada pekerja tu akhirnya akan mengadu sebab badan dia sakit ke, atau dia tak tahan lah, letih lah kan, mental dia dah tak mampu nak kerja-kerja tu kan. Itu yang akan menyebabkan bukan setakat saja produktiviti, tapi kualiti produk tu tak bagus kan. Dan juga dari segi proses disiplin, kita mementingkan kepada latihan yang diberi kepada
pekerja tu supaya dia boleh memahami SOP dia, dan kesedaran kepada pekerja tu supaya dia kena ikut disiplin. Maksud dia kalau langkah kerja tu ada 10 langkah, dia kena ikut 10 langkah dengan turutan yang betul, kan? Tak boleh suka-suka buatlah ni, kali ni kereta ni I buatlah ni, yang kereta tu I buatlah yang lain sikit, kan? Tak boleh, kan? Okey, yang akhir sekali adalah peningkatan berterusan. Ya, peningkatan berterusan ni amat penting. Sebab kalau satu syarikat dia tak ada culture peningkatan berterusan, saya rasa syarikat tu dalam keadaan bahayalah, kan? Sebab dia tidak dapat kerja, kan? Kerja kepada generasi yang moden ni, menggunakan teknologi, menggunakan social media atau sebagainya alat-alat yang dapat membantu untuk meningkatkan pengenalan atau produktiviti, ya. So dalam peningkatan berterusan ni, dia terutama mementingkan kemahiran dan pengetahuan pekerja, ya. Sebab kalau pekerja tu kita tak tingkatkan kemahiran dia, macam mana kita nak pekerja tu jadi lebih kompetitif, lebih dahsyat lah, dengan perkataan lebih semangat jugalah. Kalau kita tak bagi pengetahuan yang baru kepada pekerja, saya rasa itu akan jadi, pekerja tu kan rasa macam tak best lah, macam tak dapat belajar sesuatu yang baru, kan. Dan juga peningkatan berterusan ni terutama mementingkan dari segi penjimatan masa dan kos, ya. Sebab untuk satu syarikat, kan, kalau kita boleh menurunkan masa untuk membuat sebuah kereta atau menurunkan kos untuk membuat satu kereta, kan, company tu akan dalam keadaan yang susah lah. Sebab masa dengan kos tu dia sama dengan ringgit Malaysia lah, kan, betul tak? Kalau kita boleh kurangkan masa, maksud kita boleh keluarkan lebih kereta. Kalau kita boleh kurangkan kos, maksud kita boleh jual kereta dengan harga yang sama, tapi keuntungan kita akan lebih. Okey. Peningkatan berterusan untuk total juga fokus kepada penlipatan semua pekerja, ya. Maksud dia nak semua pekerja pun boleh ada peningkatan berterusan, bukan setakat saja dekat pengurus, kan, atau dekat orang yang kerja dekat office, tapi semua pekerja kena ada semangat peningkatan berterusan ini, ya. Dan akhir sekali penyeragaman, itu standardization. Semua pun kita kena guna cara yang standard buat kerja, kan. Kalau tak standard, kamu buat itu, ini buat ini, tak ada satu standard yang seragam, kan. So kita susah nak meningkat, ya. Itu rumusan dia macam mana Toyota jadi berjaya dengan adanya TPS. Okey, sekian saja. Bye.